Baik, tadi banyak kita bincangkan mengenai isu politik dalam negara kita. Memang benar, isu politik ini sedikit sebanyak akan memberikan kerumitan dan juga akan memberikan kesan kepada sektor perniagaan dan juga pelaburan dan sebagainya. Itu kita akan bincangkan dalam Buletin Audio Khas pada jam ini, di mana kita sekarang ini berada dalam 3 krisis: kesihatan, ekonomi dan juga politik. Dalam kaji selidik yang dibuat oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi yang dilaporkan pada Jun, mendapati 90% usahawan mikro kecil, sederhana dan informal atau tidak berdaftar berisiko untuk menutup perniagaan sekiranya PKP ini dilaksanakan secara berterusan. Pada akhir minggu lepas, sebelum semua situasi politik semasa ini berlaku, Perdana Menteri telah pun mengumumkan untuk 11 jenis perniagaan yang dibenarkan beroperasi dengan syarat di kawasan PPN 1 dan 11 lagi untuk kawasan PPN 2. Jadi, bergerak ke hadapan apabila kerajaan baru ditubuhkan nanti, apakah langkah utama yang perlu diambil untuk menyokong ekonomi dan bagaimana pula untuk pastikan keyakinan pengguna kembali? Dan kita akan bersama dengan Timbalan Pengerusi Biro Ekonomi Majlis Belia Malaysia, Nur Liana Muhammad, di talian ketiga ini. Assalamualaikum, selamat pagi Liana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Liana, pertama sekali, bagaimana komuniti perniagaan memerhatikan situasi politik semasa ini dan apa harapan mereka kepada kerajaan baru nanti? Okey, baik. Apa yang saya perhatikan mewakili belia dan juga keusahawanan yang kami perhatikan adalah dari aspek kebimbangan dan kegusaran kami kepada situasi politik semasa. Apatah lagi kita sekarang ini para usahawan khususnya daripada golongan PKS, kita berhadapan dengan krisis COVID-19, ekonomi yang tidak menentu dan juga sumber pendapatan yang semakin menurun untuk akibat daripada situasi politik semasa ni. Jadi kita lihat sektor ekonomi mungkin tidak banyak bergerak susulan daripada pelaksanaan PKP dan juga beberapa kawasan dikenakan PKPD dan sebagainya. Mungkin kita nak melihat dari segi kejelasan yang diinginkan untuk memudahkan perniagaan ini, merancang perniagaan mereka untuk baki 2021 yang berbaki sekitar 3 ke 4 bulan ini. Okey, kalau kita nak perhatikan, saya ingin harapkan untuk baki tahun ini supaya kita ada satu plan ekonomi yang lebih strategik, yang lebih ada hala tuju yang usahawan ataupun para peniaga, para PKS, usahawan-usahawan kecil kita boleh untuk rujuk dan jadikan sebagai sumber rujukan mereka untuk membantu lonjakkan ekonomi mereka dan sebagainya. Dan apa yang saya perhatikan juga dari struktur sistem penguatkuasaan terhadap sektor ekonomi kita juga perlu dijelaskan kerana akibat daripada PKP, PKPD dan sebagainya juga turut merencatkan ekonomi ataupun perniagaan semasa yang dijalankan oleh usahawan kita. Dan Liana, kalau kita lihat kepada laporan Fitch Solution dalam kemas kini menjangkakan ekonomi Malaysia ini akan tumbuh pada kadar sifar ataupun 0% pada 2021. Dan ini bermakna tiada perubahan daripada tahun 2020 sejak kita mula terkesan dengan pandemik COVID-19 sehinggalah pada tahun 2021 ini apabila gelombang-gelombang COVID-19 ini terus mencatatkan peningkatan kes dan sebagainya. Adakah ini apa yang dialami oleh komuniti perniagaan bagi pandangan Liana sendiri? Okey, baik. Kalau kita perhatikan rakyat sekarang ni termasuklah pengguna, keyakinan kepada perniagaan itu sendiri, kita bimbang dan kita nanti-nantikan situasi semasa yang akan berlaku dan akibat daripada situasi ini ditambah pula dengan politik semasa yang dikatakan tadi. Jadi ia beri kesan yang drastik terutamanya kepada pengguna dan juga perniagaan itu sendiri. Kalau kita perhatikan juga dari segi aliran tunai juga turut perlahan dan memang dialami oleh komuniti di peringkat kami selaku usahawan golongan-golongan PKS di negara kita. Dan kalau kita perhatikan juga dari sektor sistem jual beli kita masih lemah, terutamanya dalam aktiviti untuk kita nak tingkatkan perbelanjaan
khususnya dari sektor gig ekonomi atau ekonomi berasaskan digital ni, kerana kita perhatikan masih ramai lagi yang belum mahir untuk akses kepada e-wallet, untuk akses dalam industri gig ekonomi, pembayaran secara digital ni. Itu yang kita perhatikan memberi efek kepada peratusan tu tadi. Liana, kita tahu bagi kawasan ataupun bagi negeri yang berada dalam PPN Fasa 1 dan juga PPN Fasa 2, banyak kelonggaran-kelonggaran dari segi ekonomi, aktiviti ekonomi dibenarkan untuk berjalan seperti biasa. Namun laporan-laporan sebelum ini menyatakan ini pendapat daripada komuniti perniagaan sendirilah. Bagi mereka, walaupun kelonggaran ini telah pun diberikan, sambutan terhadap perniagaan mereka itu masih lagi perlahan ataupun masih lagi sedikit. Bagaimana kita ingin memerhati kepada situasi ini? Apa agaknya cabaran yang mereka hadapi dan mungkin solusi untuk kita membantu mereka ini? Okey, kalau kita lihat cabaran dari aspek dari aspek jual beli dan sebagainya, solusinya adalah kita boleh untuk berikan platform-platform pemasaran kepada golongan usahawan ni, dan juga usahawan itu sendiri perlu untuk diberikan pelbagai kesedaran, ilmu-ilmu tentang teknologi pemasaran semasa, teknologi perniagaan semasa yang perlu relevan dengan keadaan kita sekarang ni, yang di mana ada kaedah-kaedah perniagaan atau keusahawanan yang tradisional tidak lagi sesuai dengan keadaan atau era sekarang ni. Jadi pendedahan-pendedahan macam ni perlu untuk kita perkasakan kepada golongan-golongan peniaga kita. Dan difahamkan juga Liana merupakan pengasas Akademi Usahawan dan juga Usahawan Pakaian Muslimah serta penasihat kepada Hub Usahawan Digital dan Smart Belia Malaysia Pahang. Dan Liana juga difahamkan juga ada perniagaan yang dijalankan, dan mungkin pengalaman Liana sendiri dalam mengendalikan perniagaan pada ketika pandemik ini, bagaimana agaknya dari segi bantuan yang mungkin boleh disalurkan oleh kerajaan untuk kita sama-sama membantu. Dan kita melihat juga kepada perniagaan yang berbentuk ataupun di atas talian dan juga perniagaan dalam digital ini. Bagaimana kita dapat melihat perubahannya ketika pandemik ini semua? Okey, apa yang dari aspek saya sendiri selaku usahawan dan juga selaku belia, di mana inisiatif yang saya cuba untuk menjadi seorang usahawan ataupun belia yang keluar daripada cabaran tersebut ialah saya selalu untuk melihat apa-apa bentuk peluang yang ditawarkan oleh pihak kerajaan, dan saya ambil mana yang berkeperluan dengan perniagaan saya. Dan untuk makluman, sebab kita sedar yang negara kita akan menuju ke arah digital teknologi. Jadi persediaan awal tu telah saya lakukan, di mana saya belajar berkenaan tentang teknologi, tentang online kan business, dan bagaimana untuk berhadapan dengan peniaga-peniaga secara online. Dan bentuk-bentuk bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan, ataupun kalau kita lihat selain pihak kerajaan ada juga syarikat-syarikat swasta yang menawarkan bentuk bantuan kepada usahawan. Jadi kita cuba untuk perhalusi bentuk-bentuk bantuan itu dan cuba untuk mohon sekiranya ia sesuai dengan perniagaan semasa kita. Dan saya pasti kebanyakan perniagaan-perniagaan yang bergerak dalam digital ini banyak diceburi oleh belia-belia, dan Diana juga merupakan salah seorang mereka yang mempunyai jawatan dalam Majlis Belia Malaysia. Semestinya banyak rencana yang telah pun digerakkan untuk kita memastikan agar belia-belia ini mungkin mereka dapat tukar atau shift mereka punya perniagaan daripada tradisional sehingga daripada tradisional menuju kepada dunia digitalisasi ini. Apa agaknya peranan yang dimainkan oleh MBM, terutamanya membantu belia-belia ini untuk mengorak langkah kepada dunia digital, perniagaan secara dalam digital ini? Okey, baik. Kalau kita perhatikan sekarang ini di Majlis Belia Malaysia melalui Jawatankuasa Perindustrian, Ekonomi dan Keusahawanan, kami telah pun menggerakkan Big Data dan Revolusi Industri 4.0 berkenaan tentang pembangunan belia secara digital, di mana inisiatif yang kami bawakan tersebut, kita membantu para belia kita untuk monitor mereka dari aspek peluang-peluang keusahawanan. Dan
kalau kita lihat golongan-golongan belia yang terpinggir seperti belia B40, belia OKU, belia ibu tunggal muda bawah 40 tahun dan belia asnaf, kalau kita perhatikan mereka ni kurang untuk mendapat akses ataupun maklumat-maklumat tentang bantuan permohonan pembiayaan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Jadi itulah fungsi melalui hak usahawan melalui jatuhan kuasa kami di MBM untuk kita terus memberi info, membantu para belia kita mendapatkan akses-akses maklumat tersebut. Selain itu juga dari aspek gig ekonomi ataupun dari aspek teknologi digital, kita ada berkolaborasi contohnya dengan pelbagai agensi dan juga MDEC dan juga agensi-agensi di bawah keusahawanan untuk kita membantu para belia kita untuk mempelajari bagaimana untuk mempromosikan produk secara online dan juga boleh menjana pendapatan passive income di samping boleh menyimpan secara online menggunakan aplikasi-aplikasi digital yang ada disediakan oleh agensi-agensi tertentu di pelbagai peringkat kementerian. So itu apa yang kami selaku Kepimpinan Belia di Majlis Belia Malaysia usaha untuk bantu para belia kita dari aspek tersebut. Itu mungkin inisiatif yang dijalankan oleh Majlis Belia Malaysia kerana kita tahu banyak perkara dan juga banyak inisiatif yang telah pun direncanakan oleh kerajaan namun ia masih dilihat ataupun mungkin ramai yang masih lagi belum lagi mengetahui mengenai dari segi insentif yang diberikan termasuk kursus untuk kita mempelajari bagaimana ingin memperkasakan dunia digitalisasi terutama dalam dunia perniagaan dan sebagainya. Dan saya percaya perkara ini akan diperhalusi lebih lanjut lagi namun kita ingin melihat kepada situasi dan juga keadaan dalam komuniti perniagaan itu sendiri. Bagaimana pula dengan aliran tunai dan juga jualan sejak Mei tahun ini? Dan kita tahu angka jualan runcit dan juga borong menurun 10% pada suku kedua. Apa yang disaksikan dan adakah pembukaan lebih banyak jenis perniagaan ini akan memberikan kelegaan kepada perniagaan terutama kita melihat kepada negeri-negeri yang berada di fasa 1 dan juga fasa 2 yang telah pun diberikan kelonggaran dan juga kemudahan untuk menjalankan aktiviti ekonomi mereka sendiri? Ya, sudah pasti dengan pembukaan sektor-sektor ekonomi yang diberikan oleh pihak kerajaan kita sekarang ni memang sangat memberi kelonggaran kerana boleh membantu mereka untuk mencapai aliran tunai, meningkatkan aliran tunai usahawan kita. Namun dari aspek pembukaan lebih banyak jenis perniagaan tersebut perlulah didasari dengan peraturan ataupun keadaan syarat-syarat semasa yang perlu dipatuhi dalam tempoh pandemik COVID ini. Dan Liana, kita lihat juga kepada status ataupun taraf daripada M40 kepada B40. Kita dengar banyak laporan-laporan seperti itu. Daripada T20 telah pun turun kepada M40 dan sebagainya. Dan kita melihat kepada Jabatan Statistik telah pun melaporkan 20% daripada kumpulan M40 ni telah masuk ke kumpulan B40. Dan pendapatan isi rumah semua kumpulan menurun dan isi rumah dengan pendapatan bawah RM2,500 bertambah 12.5%. Bagaimana kesannya kepada kuasa membeli pengguna? Okey, pada pandangan saya, pengguna perlu tetap membeli kerana kita sendiri sebagai pengguna, keperluan asas dan sebagainya tu adalah keperluan utama yang perlu kita beli. Cumanya apa yang kita perhatikan daripada kuasa membeli semasa masyarakat sekarang lebih tertumpu kepada keperluan asas yang lebih utama dalam keluarga mereka. Dan kemungkinan apa yang kita perhatikan produk-produk lain yang bukan dalam kategori kumpulan asas akan mendapat kurang permintaan ataupun kurang menjadi tumpuan kepada para pembeli kita. Dan saya juga nak menyentuh kepada golongan M40 di mana terdapat moratorium pada kumpulan M40 juga yang masih lagi tidak diteruskan kerana kita faham dalam kategori M40 ni ada yang tidak dikenakan moratorium dan sebagainya. Jadi hal ini saya berpandangan kita tidak boleh untuk pandang mudah kerana pada bila-bila masa saja dalam keadaan sekarang mereka ni boleh masuk ke dalam M40 ke dalam kumpulan B40.
Dan adakah Liana melihat pemberian sebagai contohnya insentif daripada kerajaan sebelum ini, bantuan sara hidup yang telah memperuntukkan ataupun telah memberikan cash ataupun tunai kepada tangan mereka yang mungkin layak untuk menerimanya. Bagaimana dengan pemberian wang tunai ini akan membantu untuk kita mengembalikan dari segi kuasa membeli rakyat, terutama kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Dalam masa yang sama juga, saya pasti di komuniti perniagaan amat memerlukan juga peniaga ataupun perniagaan mereka ini berjalan dengan lancar dan amat memerlukan masyarakat untuk terus support mereka, untuk terus membeli dan sebagainya. Okey, berkenaan tentang e-wallet, bantuan-bantuan yang sebegitu yang diberikan kepada rakyat, perlu kita selarikan dengan pengetahuan dan juga mendidik masyarakat kita ataupun pengguna kita keseluruhannya untuk tahu menggunakan kaedah-kaedah tersebut dengan tuntas ataupun lebih efektif, kerana mungkin ada antara kita yang akan menyalahgunakan pemberian tersebut dengan membeli sesuatu yang tidak sebagai satu yang tidak penting dan sebagainya. Jadi dari konteks ini bagi saya perlu untuk kita perkasakan pengetahuan pembelian kepada masyarakat kita untuk membeli secara efektif dalam masa sekarang. Dan kerajaan telah pun umumkan pelbagai pelan bantuan sebanyak 8 ataupun ke 9 pelan yang dianggarkan bernilai 530 bilion ringgit dan suntikan langsung 81 bilion ringgit. Dari segi penyampaian, adakah komuniti perniagaan dapat apa yang disampaikan ini untuk kita pastikan perniagaan mereka tidak terjejas dan terus bertahan? Okey, baik. Saya tidak nafikan bahawa kalau kita perhatikan terdapat banyak dan pelbagai bentuk bantuan yang diberikan oleh kerajaan khususnya kepada peniaga kecil, kepada usahawan, mikro dan sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan bentuk-bentuk bantuan seperti ini, ia beralih kepada tindakan seorang peniaga atau usahawan itu untuk mencapai apa juga inisiatif yang telah diberikan oleh pihak kerajaan. Kerana saya juga ada bersama dengan komuniti-komuniti usahawan yang maklumkan mereka ada mendapat inisiatif A, B dan C, dan ada juga usahawan yang maklumkan mereka tak tahu macam mana nak dapat dan sebagainya. Jadi kita bimbang bahawa dalam keadaan ada usahawan yang mengambil inisiatif tersebut, masih ada lagi usahawan ataupun golongan-golongan peniaga ini yang masih lagi belum mengambil apa-apa inisiatif. Jadi sekiranya kita mampu, kenapa tidak supaya setiap golongan dalam kategori usahawan ini mampu untuk dapat dan mampu untuk capai semua inisiatif yang diberikan ini agar kita sama-sama dapat tingkatkan ekonomi supaya tiada sesiapa pun yang akan tertinggal ke belakang sebagai seorang usahawan dari sektor inisiatif pemberian daripada pihak kerajaan. Dan apa yang Liana katakan tadi mengenai isu mungkin ada usahawan ini tidak aware ataupun tidak ketahui dari segi pelbagai inisiatif yang telah pun diberikan oleh kerajaan, terutamanya untuk membantu golongan-golongan muda ataupun tidak mengiralah mereka yang menjalankan usahawan ataupun mereka yang menjalankan perniagaan pada ketika ini. Namun kalau kita nak lihat, mungkin ada penambahbaikan yang boleh dijalankan daripada pelan ini dari sudut peruntukan dan juga polisi, dan juga dari segi pelaksanaannya, apa yang boleh kita jangkakan dan juga apa harapan bagi komuniti perniagaan untuk kita sama-sama memastikan semua peniaga-peniaga yang layak untuk memohon insentif ini dapat manfaat daripada peruntukan yang telah pun diberikan ini. Okey, kalau saya perhatikan ada kalangan permohonan peruntukan yang diberikan itu sekiranya boleh lebih mudah akses dan lebih memudahkan para peniaga dan para usahawan, terutamanya rakyat, untuk memohon mana-mana bentuk pembiayaan, mana-mana bentuk sokongan yang telah disediakan. Kerana mungkin atas faktor yang tertentu menyebabkan ada hanya
golongan usahawan-usahawan tertentu saja yang mampu untuk akses mendapatkan apa-apa bantuan. Namun kita bimbang ada juga segelintir mereka yang mungkin berada di pedalaman akan terus mundur ke belakang akibat daripada ada bentuk-bentuk pelaksanaan ini yang tidak dapat di sini lebih memudahkan rakyat untuk memohon apa-apa bentuk pembayaran yang telah disediakan ataupun bakal disediakan nanti. Baik, itu mungkin antara pelaksanaan yang boleh kerajaan pertimbangkan dalam kita ingin memulihkan ekonomi kita, dan ini sudah pasti kita akan menjurus kepada pembentukan kerajaan yang baru. Sudah pasti harapan ini dititipkan untuk kerajaan yang baru nanti, dan mungkin selepas ini banyak lagi perkara dan juga isu mengenai isu ekonomi. Sebagai contoh, kita ingin menyentuh mengenai sektor-sektor yang mungkin pada ketika ini kita dapat saksikan ada kelonggaran telah pun diberikan. Sebagai contoh, sektor pelancongan mungkin tidak dapat lagi beroperasi dengan penuh dan sebagainya. Ini kita akan bincangkan dengan Noliana Muhammad, Timbalan Pengurusi Biro Ekonomi MBM selepas ini. Tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Masih lagi bersama saya, Hafizul Rosli, dalam Buletin Awani Khas. Kita membawakan mengenai perkembangan situasi politik dalam tanah air kita dan menuju kepada pembentukan kerajaan baru serta pelantikan Perdana Menteri yang ke-9. Dan pastinya kerajaan yang baru ini menggalas tanggungjawab yang amat besar dari segi untuk kita memulihkan kepada ekonomi dan juga memulihkan perniagaan. Masih lagi bersama dengan saya, Noliana Muhammad, Timbalan Pengurusi Biro Ekonomi MBM di talian ketiga ini. Liana. Saya. Baik, Liana, kita tahu tidak semua sektor akan pulih dengan sekata. Kita lihat kepada sektor pelancongan sebagai contohnya. Mungkin akan ambil masa yang lebih lama untuk pulih. Jadi penyelesaian yang bagaimana yang diharap akan dilakukan kerajaan yang baru akan dibentuk nanti? Okey, baik. Bagi sektor pelancongan, untuk sektor, kalau kita lihat sekarang ni dalam konteks telah ada daerah-daerah ataupun negeri yang telah menurun kes COVID dan sebagainya, dan ada juga mula ada daerah-daerah dan kawasan yang telah mula menunjukkan penurunan kes. Jadi pandangan saya untuk pihak kerajaan membuka sektor-sektor tempatan dalam daerah ataupun negeri dahulu dan menggalakkan komuniti dalam kawasan-kawasan setempat tersebut untuk melancong dalam kawasan atau daerah tersebut. Dan mungkin ada kempen-kempen tertentu selepas ini, contohnya seperti melancong dalam daerah, hashtag melancong dalam kawasan setempat ataupun di kampung sendiri, boleh menggalakkan sektor-sektor pelancongan ini untuk mula bernafas. Dan saya pasti juga rakyat sekarang ini mula untuk mencari-cari di mana lokasi mereka untuk pergi selepas ini, dah mula untuk plan bersama dengan keluarga mereka sekiranya dah lengkap dos vaksin yang kedua dan sebagainya untuk mereka pergi dan juga support ataupun kepada sektor pelancongan ini. Dan cadangan saya yang kedua juga, mungkin pihak kerajaan boleh lebih segerakan vaksinasi, terutamanya di kawasan penduduk ataupun kawasan yang telah dikenal pasti sebagai satu kawasan lokasi yang strategik dalam kita nak menggalakkan pelancongan semasa di negara kita. Dan kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Liana sebentar tadi, sektor pelancongan kita tahu antara sektor yang paling awal terjejas dan paling lambat untuk beransur pulih. Dan pastinya pekerjaan-pekerjaan dalam sektor pelancongan ini boleh dikatakan banyak yang tiada pendapatan, banyak yang terpaksa dibuang kerja dan sebagainya. Dan antara yang menggusarkan ketika ini adalah kita melihat kepada kadar pengangguran yang kembali meningkat kepada 4.8% pada bulan Jun. Ini tentunya melibatkan kepada anak-anak muda. Bagaimanakah penyelesaian yang terbaik untuk kita kurangkan kadar pengangguran ini? Dan ada juga anak muda graduan yang tidak dapat pekerjaan yang setara dengan kelayakan mereka. Apa solusi dan penyelesaian jangka panjang untuk isu ini, Diana? Baik, isu-isu tentang pengangguran ini sangat dekat dengan kami di Majlis Belia Malaysia, dan saya selaku kepimpinan belia juga
tidak terlepas dalam kita terlibat dalam apa-apa program ataupun pelaksanaan yang melibatkan untuk mengurangkan kadar pengangguran negara kita ni. Dan kalau kita perhatikan sekarang ni, kita telah perlunya kita nak menggesa kerajaan kita ataupun pihak-pihak tertentu yang terlibat untuk lebih meningkatkan program-program yang lebih berteraskan atau literasi kepada kemahiran kepada anak-anak muda kita. Mungkin seawal usia 15 tahun lagi telah diterapkan dengan soft skill dan kaedah-kaedah ini boleh diimplementasi membuka lebih banyak model-model ataupun pembudayaan keusahawanan kepada mereka. Kerana menurut World Economic Forum, pada masa akan datang, kami anak-anak muda, pelbagai sektor pekerjaan dan peluang-peluang pekerjaan akan semakin tipis ataupun semakin tiada kepada kami dan akan banyak digantikan dengan robot, dengan teknologi dan sebagainya. Jadi peratusan yang akan meningkat pada masa akan datang adalah kemahiran soft skill. Jadi dunia pekerjaan sekarang yang berubah kepada teknologi dan juga memberi kesan kepada anak muda Malaysia ni. Jadi salah satu aspek yang untuk kita nak mengurangkan pengangguran ini adalah meningkatkan lebih banyak pengetahuan berkenaan dengan teknologi, revolusi industri 4.0 yang kini telah pun semakin beralih kepada 5.0 dan juga masanya untuk kita dalam sektor konteks anak muda dan mengurangkan pengangguran ini, saya ingin menyeru semua pihak yang mengikuti untuk invest kepada golongan anak muda kita, bantu mereka, support mereka. Mungkin cadangan saya daripada Majlis Belia Malaysia hari ini, kita sudah perlu ada access 24 hours untuk bantu anak muda ini sekiranya mereka ingin bertanya soalan, mendapatkan solusi ke mana hala tuju mereka, dan bukan sahaja kerajaan kita hanya tertumpu kepada waktu office hour 28 jam sahaja untuk membantu golongan belia ini. Kerana belia kita ni access 24 hours. Mereka ni hidup pelbagai waktu yang mereka melakukan pelbagai aktiviti. Jadi di sini saya nak tekankan bahawa perlunya kelainan, perlunya satu perbezaan dalam kita nak mengatasi pengangguran dan bukan lagi dalam kebiasaan biasa. Baik, besar harapan daripada Nurliana Muhammad, Timbalan Pengerusi Biro Ekonomi Majlis Belia Malaysia. Banyak yang telah pun dikongsikan oleh Liana sebentar tadi dan semestinya ia akan ataupun perlu disahut oleh belia-belia di luar sana, tidak mengira anda berada dalam status B40, M40 ataupun T20 itu sendiri. Pastinya kita perlu mencari peluang-peluang dan juga menggunakan segala inisiatif yang ada yang telah pun ditawarkan oleh kerajaan ini untuk kita pastikan kita ini dapat mengurangkan dari segi terkesan dengan pandemik COVID-19 ini dan sebagainya. Terima kasih Nurliana Muhammad, Timbalan Pengerusi Biro Ekonomi MBM. Kita menyentuh mengenai bagaimana pemulihan perniagaan dapat dijalankan dan ini antara harapan yang diutarakan oleh mereka susulan pembentukan kerajaan yang baru dan juga pelantikan Perdana Menteri yang baru ataupun yang ke-9 yang bakal kita saksikan tidak lama lagi.